Cahaya kehidupan, syarat bahagia di dunia, akhirat bersamanya pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Terlebih dahulu mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan seluruh kepimpinan PAS bagi kawasan Sungai Besar, kepimpinan Dewan Pemuda PAS kawasan Sungai Besar,
seterusnya seluruh muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini dalam aplikasi Google Meet, juga tidak dilupakan kepada yang menonton siaran ini secara langsung melalui FB PAS Kawasan Sungai Besar, ya, melalui Facebook PAS Kawasan Sungai Besar, dan juga mungkin yang sama-sama membuka daripada mana-mana link yang lain. Ya, mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini kita dapat mengambil bersempena dengan malam Jumaat, malam Sayyidul Ayyam, untuk kita sama-sama menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita, menambahkan input, sama-sama meningkatkan kefahaman kita tentang situasi semasa. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama mendengar satu kupasan. Biasanya kalau usrah yang dianjurkan, untuk makluman semula, di peringkat PAS Kawasan Sungai Besar, biasanya kita banyak mengambil pengisian berbentuk dalaman ataupun pengisian berbentuk meningkatkan kefahaman tentang tanggungjawab yang berkaitan dengan urusan kita sebagai orang yang berusaha untuk menjalankan tanggungjawab, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala aspek. Maka pada malam ini kita akan bersama-sama mengambil satu skop yang lebih luas, skop antarabangsa. Dan saya mengesyorkan kepada semua yang bersama, ajaklah rakan-rakan. Kita boleh untuk Google Meet setakat ini masih boleh masuk ramai insya-Allah. Jadi ajaklah rakan-rakan yang berkelapangan, ataupun kalau tuan-tuan, puan-puan membuka laman web Facebook, Facebook PAS Kawasan Sungai Besar, minta untuk share link tersebut kepada rakan-rakan yang lain, untuk kita mendengar dan kita memanfaatkan program pada malam ini, yang mana kita menjemput seorang pensyarah yang bernama Dr. Badli Syam. InsyaAllah beliau akan bersama dengan kita sebentar lagi. Saya masih menunggu maklumat ataupun tanda-tanda kebersamaan beliau. Setakat ni beliau belum bersama dengan kita. Jadi kita cuba, saya mengharapkan kepada semua, mudah-mudahan kita dapat mengambil maklumat yang berkaitan dengan tajuk yang kita akan bentangkan pada malam ini, iaitu berkenaan dengan Taliban 2.0. Ada satu lagu saya khususkan, saya dedikasikan kepada semua, tapi itulah saya ni suaranya bukan suara penyanyi. Ada satu lagu yang saya ubah sikit. Taliban yang dulu bukanlah yang sekarang. Macam tu je lah mukadimahnya. Taliban yang dulu bukan yang sekarang. Dulu dengannya macam-macam. Tapi setakat yang kita lihat perubahan yang berlaku di Afghanistan, setelah berubahnya pemerintah, dia tak sama. Dia tak sama. Kita tak dengar lagi apa-apa yang pelik-pelik lah setakat ini. Sebab tu kita menjemput penceramah ataupun pengisi slot undangan kita pada malam ini, untuk beliau berkongsi sesuatu, dan pada masa yang sama kita sebagai sebahagian daripada orang Islam, sebahagian daripada yang telah pun mungkin terlibat dalam gerakan Islam, saya percaya bersama dengan saya, sebagainya adalah berada di dalam Parti Islam Malaysia PAS, ataupun mungkin yang bersama dengan saya ini adalah penyokong dan pendukung yang memahami PAS. Maka mudah-mudahan dengan kita membincangkan isu yang besar ini, isu peringkat antarabangsa, ini bukan isu nasional, ini adalah isu antarabangsa, maka dengan sedikit perkongsian daripada doktor nanti, kita bolehlah nanti berkenalan dengan beliau, sedikit berkenaan dengan latar belakang doktor. Nanti beliau akan mengupas dan juga membincangkan secara langsung selama lebih kurang 1 jam, untuk kita sama-sama cuba mengambil maklum tentang isu di Afghanistan sekarang. Sebahagian mereka adalah sebenarnya mungkin dituduh sebagai kumpulan yang ekstremis. Mereka ini sebagai kumpulan yang membawa gerakan Islam yang kasar,
membawa gambaran yang tidak baik. Ya, maka mudah-mudahan pada malam ini perkongsian yang akan dibuat memberikan manfaat kepada kita, ya, untuk kita sama-sama, ya, memberikan satu tumpuan yang terbaik, ya, untuk malam ini. Jadi belum ada lagi setakat ini, belum ada lagi tanda-tanda kehadiran doktor. Mungkin kalau ada yang sudah dah bersedia untuk mendengar, jadi saya minta maaf, kita menunggu dahulu, ya, kita menanti dahulu kemasukan doktor yang akan bersama dengan kita, insya-Allah. Jadi saya tangguhkan sekejap, ya, saya dengarkan kepada tuan-tuan yang sudah bersama dengan saya, ya, halua telinga, ya, untuk kita sama-sama mendengar, ya, sama-sama kita menanti kehadiran doktor, insya-Allah, dalam masa yang terdekat. Alhamdulillah. Sebut Dr. Badli Syam telah pun bersama dengan kita. Ya, Dr. Badli Syam, ya, bin Muhammad Nasir, ya, bersama dengan kita. Ya, pada malam ini kita bagi ruang sekejap kepada doktor, ya, untuk rehat sekejap, doktor, ya. Sambil-sambil kita menantikan rakan-rakan yang lain. Ya, kita menantikan rakan-rakan yang lain. Mungkin daripada AJK Paskal Sungai Besar boleh ajak rakan-rakan. AJK Pemuda Paskal Sungai Besar boleh ajak lagi rakan-rakan. Sebab dalam Google Meet kita pada malam ini masih banyak kosong. Dan rakan-rakan yang lain boleh ajak, cuba kita penuhkan. Ya, dapatkan 100 orang untuk Google Meet dan kita cuba ramaikan yang berada dalam Facebook. Ya, mudah-mudahan, ya, kita semua dapat, pertamanya mengambil manfaat, yang kedua kita dapat kongsikan, ya, kepada rakan-rakan yang lain, ya, dapat memaklumkan kepada rakan-rakan yang lain kita ada satu program yang baik, ya, untuk kita sama-sama dengar, ya, dan sama-sama kita, ya, paling tidak pun, ya, kita menjadi sebahagian daripada umat Islam yang merasai, ya, yang mengetahui betapa di luar sana, ya, banyaknya cabaran-cabaran dan juga kesusahan yang dialami oleh sama-sama orang Islam. Ya, sebab tu Nabi pesan kepada kita, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Man lam yahtam, sesiapa yang tidak mengambil berat akan urusan orang Islam, maka ia bukan sebahagian daripada mereka. Ini satu perkara, satu peringatan daripada hadis Nabi yang cukup, ya, memberikan kepada kita, ya, peringatan. Dan satu lagi hadis yang juga biasa kita dengar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang daripada kamu selagi mana ia tidak mengasihi saudaranya seperti mana ia mengasihi dirinya sendiri. Jadi memandangkan, ya, kita sudah berada pada jam 9.25 malam, ya, dan pengisi slot kita Dr. Badli Syam bin Abdul Nasir telah bersama dengan kita. Maka sebelum saya serahkan kepada doktor, saya minta izin sebab saya pun tidak bertaaruf dengan doktor sebelum daripada program ini. Mungkin doktor boleh memperkenalkan, ya, diri doktor secara ringkas, serta jawatan dan mungkin bidang pengkhususan doktor yang boleh kita maklum pada malam ini. Ya, saya persilakan, ya, kepada Al-Fadil Dr. Badli Syam, ya, untuk meneruskan pengisian kita pada malam ini. Fal yatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati saudara moderator, pimpinan PAS kawasan, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, terlebih dahulu saya ucap terima kasih atas undangan bagi seorang ahli akademik seperti saya untuk bersama-sama dalam program Parti Islam ini. Saya ucapkan juga
terima kasih kepada netizen-netizen yang mungkin bukan daripada kalangan ahli parti yang saya nampak mungkin ada sebab sebaran ini agak meluas. Jadi boleh dengar suara saya jelas? Jelas, Jelas doktor, jelas Okey. alhamdulillah. Kalau jelas tak payah betulkan TV anda. Kita teruskan. Tadi Tuan Moderator minta saya perkenalkan diri. Saya perkenalkan secara ringkas lah. Saya Hukum fil Islam Badlisha Muhammad Nasir, berasal dari Pahang. Sekarang saya sebagai profesor di Akademi Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru. Jadi tajuk pada malam ini ialah tentang Taliban 2.0, yang mana saya diminta sebenarnya untuk menggantikan kanda saya, Profesor Dr. Kamaruzzaman Yusof, yang mana beliau sepatutnya pada malam ini menyampaikan ceramah, dan kebetulan memang dia seorang yang pakar, yang ahli dalam bidang hal ehwal Timur Tengah ataupun Asia Barat. Saya ni cuma mengisi kekosongan, dan insya-Allah kita boleh bincang-bincang selepas ni kalau ada masa yang panjang. Cuma apa yang saya termampu untuk saya perkatakan berkaitan dengan Taliban ini ialah merupakan satu tajuk yang sangat penting. Justru pengunduran tentera Amerika dan sebelum itu sekutunya yang berakhir pada 30 hari bulan Ogos tahun ini, yang mana pengunduran itu adalah terlewat daripada yang dijanjikan pada awalnya pada bulan Mei, jika tidak silap saya, ataupun bulan 3 bulan Mei ketika ditandatangani oleh Trump. Jadi pengunduran 30 hari bulan Ogos itu seolah-olah bersama-sama dengan sambutan Malaysia merayakan kemerdekaan yang ke-64 pada 31 hari bulan Ogos. Di mana 30 hari bulan tu kita lihat kapal terbang yang membawa tentera Amerika terakhir meninggalkan lapangan terbang Kabul. Jadi isunya di sini ialah Taliban. Taliban kita dah kenal, dahulu dah ada, dan kalau kita tengok kepada peristiwa 9/11, kita boleh melihat bagaimana peristiwa ini dikaitkan dengan Taliban, di mana Taliban yang memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden, Al-Qaeda dan sebagainya, yang didakwa telah melakukan onar ataupun angkara sehingga meruntuhkan dua buah bangunan di Amerika di WTC World Trade Center, dan juga memusnahkan sebahagian daripada bangunan di Pentagon di USA. Jadi itu berkaitan dengan Taliban, dan mungkin kita katakan itulah Taliban yang dikatakan Taliban 1.0. Sekarang ni Taliban 2.0 mungkin berbeza dengan Taliban 1.0. Sebelum kita masuk kepada Taliban 2.0 ini, boleh kita tengok kepada latar belakang yang menjadi landscape kepada kehadiran Taliban 1.0, di mana Taliban ini muncul sebagai satu force yang menyatukan pertelagahan ataupun pertelingkahan yang berlaku di kalangan para mujahidin yang berjaya mengusir tentera Rusia pada awal ataupun hujung 1980-an, di mana tentera-tentera Rusia masuk ke Afghanistan pada tahun 1979. Dan ketika itu kita boleh lihat juga seiring dengan peristiwa itu, iaitulah revolusi Islam Iran yang berlaku pada tahun 1979 juga, di mana ketika itu Shah Iran jatuh, telah diturunkan dari takhtanya dan direbut oleh Imam Khomeini. Dan kalau tuan-tuan tengok kepada peristiwa sejarah tu, force yang menjatuhkan Shah Iran tu pada ketika mereka bersama-sama menjatuhkan Shah Iran, sebahagian daripada mereka itu tak silap saya antara ini Mujahidin Khalq, yang ada lagi beberapa parti komunis di Iran, yang mana komunis dengan kumpulan Islam ataupun kumpulan Khomeini ini, mereka bersama-sama untuk menjatuhkan Shah Iran yang ditaja ataupun yang didokong oleh Amerika. Jadi di sini kita lihat maknanya perang dingin itu berlaku, dan ketika itu apabila jatuhnya pada tahun 1979 revolusi Islam Iran ke tangan Khomeini, kita melihat persaingan di antara golongan Islam dan juga golongan Khomeini, golongan komunis menjadi semakin sengit. Kalau dulu mereka bersama-sama memerangi Shah Iran, tetapi kemudiannya mereka dikebelakangkan, mereka terkebelakang
dalam perjuangan sokol menuntut kemerdekaan daripada tangan Syah. Jadi tuan-tuan kalau nak buat satu remark yang simple remark, boleh lihat kepada kemerdekaan di tanah air kita pada ketika golongan komunis ataupun para ulama yang kalau kita lihat kepada kebangkitan kumpulan ulama Hizbul Muslimin di Gunung Semanggul 1948 yang mana dikaitkan juga dengan force komunis ataupun parti buruh ataupun golongan kiri, di mana mereka ini bersama-sama dalam satu rangka untuk menghalau penjajah. Tetapi oleh kerana ideologi yang berbeza, kita lihat kalaulah sekiranya kemerdekaan itu dapat dicapai melalui sokongan ataupun dokongan kiri, golongan kiri, kita akan melihat satu peristiwa yang sama juga berlaku di Iran, iaitulah berlaku clash ataupun perpisahan di antara kumpulan yang ideologi komunis ataupun kumpulan yang berideologikan Islam, yang mana ideologi ataupun akidah di antara kedua-duanya itu tidak sama yang menyebabkan mereka berpisah. Itu sebagai satu latar belakang sebelum kita masuk kepada apa yang berlaku di Afghanistan yang menyebabkan munculnya Taliban. Dan kalau kita tahu bahawa memang kita tahu sebenarnya Rusia masuk kerana pertama sekali ideologi komunis lah. Babrak Karmal dan sebagainya masuk untuk menjemput askar-askar Rusia masuk untuk membawa ideologi komunis, dan ideologi komunis ketika itu antara lain untuk menguasai kawasan yang sangat strategik, dan mereka ain juga kepada Iran, dan juga mereka juga ain juga kepada Pakistan. Di samping ideologi komunis ketika itu perang dingin, jadi masing-masing untuk mencari satu kawasan strategik. Jadi Rusia masuk dahulu di samping untuk menguasai hasil bumi di Afghanistan, dan juga cuba untuk meluaskan jajaran penguasaan mereka ke Lautan Hindi. Kalau mereka berjaya menguasai Afghanistan, dan mereka boleh kemudiannya mungkin Iran dan seterusnya berjaya meneroka ke Lautan Hindi. Dan kita tengok bagaimana respon daripada United States of America ataupun Amerika sendiri. Mereka mula mengadakan kerjasama dengan wallet tempatan, membantu mereka membekalkan senjata dan sebagainya, training askar yang kemudiannya kita tengok mujahidin yang bertempur dengan Soviet ketika itu diketuai oleh ketua-ketua yang amat popular pada ketika itu, antaranya Rabbani, Rasul Sayyaf, Ahmad Shah Mas'ud, Hikmatyar, Gulbuddin Hikmatyar, yang mereka ni mewakili kumpulan-kumpulan ataupun tribe ataupun kabilah masing-masing ketika itu. Dan kita melihat juga bahawa pada ketika itu berlakunya respon daripada luar, sebab respon ini adalah respon jihad, di mana panggilan jihad telah mula berkumandang di Afghanistan, mengundang kedatangan ramai mujahidin daripada luar, khususnya daripada negara Arab, daripada Arab Saudi, hingga kita lihat ada beberapa tokoh di situ seperti Abdullah Azzam, dan kemudiannya yang popular Osama bin Laden, dan lain-lain lagi lah. Mereka ini bertempur ataupun mereka ini berjihad. Dan kalau tuan-tuan nak tengok bagaimana jihad Abdullah Azzam ini dan perkara-perkara yang melihat bagaimana maunah yang didapati oleh Abdullah Azzam dalam bertempur dengan askar-askar Soviet, tuan-tuan boleh tengok dalam video, dalam buku-buku yang ditulis oleh Syahid Syekh Abdullah Azzam ini. Dan kita lihat juga respon Pakistan sebagai negara yang berada sebagai jiran kepada Afghanistan, dan sebahagian daripada suku Pashtun itu berada di border Afghanistan, yang mana border ini macam kita tengok macam orang Kelantan lah, Kelantan dengan dengan Patani ataupun Kelantan dengan Siam tu, Kelantan dengan selatan Thailand itu. Kalau dulunya mereka di seberang Sungai Golok tu saudara mara mereka sajalah, mereka boleh pergi tapi oleh kerana ada border tu. Tetapi begitu juga dalam konteks di Afghanistan, sebenarnya suku Pashtun itu ada juga di Afghanistan dan juga ada di Pakistan, dan ini yang menyebabkan sukarnya tentera mereka untuk mengawal keluar masuknya mujahidin daripada Pakistan untuk memberikan bantuan kepada mujahidin yang berada di Afghanistan. Dan kalau kita tengok bagaimana respon Pakistan yang begitu positif dalam membantu kumpulan mujahidin ini untuk merampas kuasa, untuk menghalau Rusia. Kalau kita tengok tokoh yang tak asing lagi adalah Ziaul Haq, yang kemudiannya telah dibunuh oleh CIA, dakwaan dibunuh oleh CIA dengan jatuh kapal terbang ataupun helikopter terbang, tak silap saya. Dan kita lihat juga pelajar-pelajar yang berada di Pakistan, sebahagian daripada mereka ada setengahnya yang pergi. Tak silap saya dulu saya ada satu, seingat saya ada interview, saya ada berborak ataupun ada satu interview ringkas saya dengan seorang daripada pelajar Malaysia yang pernah menyaksikan semangat jihad yang ada pada mujahidin Afghanistan ini,
dan menyaksikan bagaimana kentalnya semangat jihad, kentalnya kekuatan fizikal walaupun nampak kurus, nampak kecil tetapi mampu berlari ataupun naik gunung, turun gunung dan sebagainya. Baik, malangnya apabila Rusia keluar, berlakulah satu kesenjangan ataupun ketidakserasian di antara kumpulan-kumpulan yang selama ini berjuang bersama-sama untuk membebaskan Afghanistan dari percengkaman Rusia. Mereka mula berebut kuasa dan menyebabkan lahirnya Taliban. Yang mana Taliban ini yang merujuk kepada budak-budak atau pelajar-pelajar yang ketika itu mereka belajar di sekolah-sekolah yang dikatakan mungkin kita boleh katakan pondok lah ataupun sekolah-sekolah agama tradisional, yang mereka ini kemudiannya mengambil alih, diringkaskan cerita mengambil alih kekuasaan dan kemudiannya mereka menguasai Afghanistan dan seterusnya lah. Kemudiannya dakwaan daripada Amerika pada 11 September 2011 itu dia melihat bagaimana apabila WTC telah dibom, Pentagon pun telah hancur sebahagiannya, dan dakwaan bahawa Al-Qaeda yang dilindungi oleh Taliban dan seterusnya ada lagi kumpulan-kumpulan lain seperti JI yang merebak ke Asia Tenggara ataupun Daesh yang agak terkini juga, yang mana kumpulan-kumpulan teroris ini dikaitkan dengan Taliban, dan Taliban itu sebenarnya adalah satu pasukan yang ditolong oleh Amerika sendiri, tetapi mereka kemudiannya dikaitkan sebagai kumpulan teroris antara lain sebabnya ialah kerana tidak mahu menyerahkan Osama bin Laden yang dikatakan telah mengebom WTC. Kalau kita tengok kepada dakwaan balas daripada pemimpin Taliban mengatakan bahawa mereka tidak boleh menyerahkan saudara mereka, dan sebenarnya mereka nak menyerahkan Osama ni pun dia ada dia punya rangkaian dia, dan kalau kita tengok kepada bagaimana Amerika kemudian membunuh Osama ini, dia berada di luar daripada Afghanistan, di Pakistan sebenarnya. Dan Taliban menghendaki satu justifikasi ataupun satu sebab ataupun satu hujah ataupun satu bukti yang menunjukkan bahawa Osama ini memang betul-betul melakukan perbuatannya di WTC. Ini antara hujah-hujah balas daripada Taliban dalam mereka tidak mahu tunduk kepada dakwaan ataupun pencarian tentang Amerika terhadap Osama bin Laden. Jadi kalau kita lihat apabila Taliban naik ketika itu, Taliban berkuasa dan oleh kerana mungkinlah mereka baru berkuasa, kita lihat bagaimana dia dipimpin oleh Mullah Muhammad Omar. Jadi kita tengok bagaimana dikaitkan dengan sikap mereka yang rigid kepada wanita, sikap mereka yang agak yang terburu-buru memerangi musuh-musuh mereka dan sebagainya. Nanti kita akan ceritakan kemudian bagaimana apa yang dikatakan mereka ini membunuh secara terbuka, mengheret pesalah-pesalah ataupun membunuh di tengah-tengah publik, tidak membenarkan wanita ke sekolah. Jadi ini antara beberapa perkara yang dikaitkan dengan Taliban pada ketika itu, dan ini adalah Taliban 1.0. Tetapi sebenarnya kalau kita rajin membaca sikit tentang apa sebenarnya yang berlaku ketika itu, kita boleh melihat bahawa sikap tradisional masyarakat Afghanistan ketika itu di dalam memahami agama, dia tidak begitu terbuka. Dia tidak berbuka. Kalau tuan-tuan boleh tengok kepada mereka yang pernah berkunjung ke Afghanistan pada ketika Piala Dunia yang lalu, apabila mereka masuk ke Afghanistan, tuan boleh tengok dan bisa tak ingat siapa yang tak silap saya siapa nama, saya tak ingat nama tu. Dia pergi ke Afghanistan, dia masuk dan dia tidak tahu apa yang berlaku di luar. Maknanya telefonnya tidak ada, terputus hubungan itu dalam jangka masa yang tidak berapa lama, baru lagi, iaitu Piala Dunia yang baru ni. Kemudian mereka tahu bahawa Itali telah juara Piala Dunia bila keluar daripada Afghanistan. Tetapi bila duduk di Afghanistan, mereka terputus hubungan. Dan tuan-tuan boleh bayangkan apa sebenarnya yang berlaku pada awal tahun 1980. Dalam satu interview, tuan-tuan boleh tengok di YouTube bagaimana Tan Sri Johan Jaafar menyatakan bahawa dia pergi sendiri ke Afghanistan pada awal tahun 1980-an ketika mana Mujahidin berperang dengan Soviet Union, dan dia mengatakan bahawa info ataupun maklumat tentang Afghanistan ni begitu dangkal, begitu cetek, begitu sikit untuk kita dapati. Kalau tak ada orang yang pergi betul-betul duduk dekat situ, tengok apa yang berlaku dan memberikan maklumat yang sebenar, kita hanya relies on maklumat yang disampaikan oleh media-media barat. Di samping Al Jazeera mungkin adalah pertimbangannya sedikit,
moderate ataupun kita boleh anggap sebagai satu sumber yang agak reliable. Tetapi kalau sumber-sumber barat, jadi berbalik kepada persoalan-persoalan tentang penginayaan Taliban terhadap wanita, ini pun masih juga kita boleh pertikaikan tentang kredibiliti media barat dalam menyampaikan peristiwa yang sebenarnya berlaku kepada orang-orang di Afghanistan. Tetapi ini yang dimaksud oleh Tan Sri Johan Jaafar, bahawa kita begitu sedikit mengetahui tentang Afghanistan daripada sumber kita sendiri. Sepatutnya kita mendapatkan sumber itu daripada daripada mereka yang kita kirim daripada negara kita, dan seterusnya mengulas apa yang berlaku di sana. Sedangkan kita di sini pun kalau kita tengok kepada kumpulan ataupun orang-orang Afghanistan ini ataupun Pakistan ini, ada di antara mereka yang telah datang lama, sebagaimana yang telah datang ke Kelantan, yang kemudiannya ada Khan ujung tu, almarhum Zaman Khan, itu dikaitkan dengan suku Pashtun yang datang daripada Afghanistan, wallahu alam, ya. Sebab itulah Kelantan pun dia dekat-dekat juga dengan nama Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Gojikistan dan sebagainya. Baik, itu kalau kita tengok kepada info yang ada pada ketika itu. Baik, cumanya ada satu perkara yang saya lihat yang diceritakan oleh Tan Sri Johan Jaafar, ialah bagaimana quote and quote nak kata naif pun terpulanglah penonton, atau betapa ikhlasnya ataupun betapa bersahajanya orang-orang mujahidin ini berperang. Sebagai contoh ada seorang daripada pejuang mujahidin itu hanya berkuburkan tong senjata atau tong peluru. Mana dia tidak tahu, dia tak sama ada dia tahu ataupun tidak tahu dalam tu ada peluru, yang mana kalau sekiranya peluru itu terkena berdilan dengan dia sekalipun meletup. Tetapi mereka mempunyai satu tekad, iaitu apa saja yang ada pada mereka ketika itu mereka gunakan sepenuhnya untuk memerangi tentera Soviet. Jadi mereka straight forward dalam memegang akidah mereka, dalam memegang kepahaman mereka, dan mendukung jihad untuk menghalau orang kafir yang datang cuba menguasai bumi Afghanistan. Dan sebenarnya penguasaan bumi Afghanistan ini menyaksikan berkuburnya empayar-empayar besar sebelum daripada Soviet dan juga Amerika. Di sana Iskandar Zulkarnain, Iskandar the Great, kalau kita tengok dia kalah ketika mereka memerangi orang-orang Afghanistan. Dan begitu juga bagaimana Britain pun gagal menguasai Afghanistan. Mereka tidak berjaya menguasai tanah Afghanistan yang tandus, yang gersang itu, segersang ataupun setandus orang-orangnya, walaupun tandus tapi mereka mempunyai pegangan agama ataupun jihad yang sangat kuat untuk memerangi mereka yang cuba menjajah mereka. Baik, jadi kalau kita tengok seterusnya, di mana ini yang kata maklumat-maklumat yang sepatutnya kita dapat daripada sumber yang sebenar. Baik, dan di sebalik itu, di sebalik sumber-sumber maklumat yang banyak kita realize kepada sumber barat, sebenarnya kedatangan Rusia dan Amerika ini sebenarnya melakukan satu kerosakan ataupun melakukan penjajahan budaya, yang mana budaya-budaya barat itu diperkenalkan dan merosakkan budaya Islam yang dianuti dan juga tradisional yang dianuti oleh orang-orang Afghanistan. Mereka memperkenalkan budaya hidup barat, cara hidup barat, muzik, pendidikan yang berteraskan barat, yang menyebabkan banyak isu-isu, antaranya bunuh kanak-kanak, wanita, menyerang sekolah agama, memperkosa, merosakkan budaya, bawa masuk budaya liar dan sebagainya, creating Islamophobia dalam masyarakat. Pendek kata, mereka cuba mengubah nilai-nilai yang ada pada negara Afghanistan itu kepada nilai barat, yang mana dikatakan betul dalam konteks agama ataupun konteks budaya Afghanistan itu tidak semestinya betul dalam konteks barat, dan itulah cuba diubah. Khususnya dalam konteks wanita, dalam konteks memakai tudung, hak asasi manusia yang cuba diterapkan kepada orang-orang Afghanistan supaya menerima nilai barat sebagai satu asas dalam menentukan gaya hidup mereka ataupun tata cara hidup mereka. Dan ini kalau kita tengok berlaku di mana-mana, di mana barat cuba membawanya ke China, cuba membawanya ke negara-negara Islam yang lain, di mana dengan wujudnya hak asasi manusia, yang kemudiannya melalui asas inilah mereka berjuang untuk membetulkan cacian-cacian ataupun
yang dikatakan kesalahan-kesalahan moral, sebagai contoh LGBT yang dikatakan yang jenayah liwat yang dikatakan haram, itu sebenarnya tidak haram lagi. Sebab apa? Sebab ia merujuk kepada hak asasi manusia dan sebagainya. Dan inilah proses-proses yang dilakukan oleh Barat untuk menjajah khususnya Amerika yang berjaya, yang berjaya. Kalau kita tengok negara kita dulu pun sama juga. Ketika Portugis datang, dia tak sempat nak duduk diam. Sebab dia terpaksa mempertahankan Melaka itu, walaupun empire jatuh, tetapi empire Melaka itu tidak jatuh keseluruhannya ke tangan Portugis. Dia berpindah ke Johor, berpindah ke negeri-negeri lain. Sebab itulah kita tengok bagaimana Portugis tidak mampu untuk kita mencengkam. Dia habis bahasa untuk berperang saja. Tapi apabila tiba zaman Belanda di Indonesia, tiba zaman British, melalui perjanjian-perjanjian mereka bawa masuk nilai pendidikan dan sebagainya, dia memakan masa, tetapi dalam konteks Amerika di Afghanistan, mereka memperkenalkan melalui demokrasi dan sebagainya. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh United States ini ataupun Amerika ini sebenarnya berada di bawah pemeriksaan ataupun investigation daripada International Criminal Court, di mana mereka mengatakan terdapat evidence ataupun bukti-bukti bahawa askar-askar Amerika dan juga CIA yang telah melakukan torture, penyiksaan, layanan yang cruel, melanggar hak asasi manusia yang mereka sendiri perjuangkan, merogol, sexual violence dan sebagainya, khususnya kepada orang-orang Afghanistan yang telah ditahan. Jadi kita tengok sebenarnya Amerika ni ketika mereka menyokong Taliban ataupun Afghanistan ataupun Mujahidin, mereka boleh sampai tahap buat filem. Kalau tuan-tuan boleh tengok Rambo 4 ke Rambo 3 tak silap saya, Rambo itu Sylvester Stallone itu berjuang bagi pihak Taliban ataupun berjuang bagi pihak Mujahidin untuk menghalau orang-orang Rusia daripada bumi Afghanistan. Tetapi there will be no more Rambo 6 or 7 untuk menolong Mujahidin, kerana Mujahidin telah dianggap sebagai teroris dan sebagainya. Jadi itu background ataupun apa yang ada pada Taliban 1.0, yang mana ianya dipimpin ketika itu oleh Mullah Muhammad Omar yang diantik sebagai Amir Taliban yang pertama. Okey. Tapi penggantian kepimpinan ini, kita melihat juga penggantian kepada pemimpin-pemimpin yang expose kepada dunia. Bukan hanya mereka menerima pendidikan di Afghanistan, tetapi mereka berada di luar negara. Mereka ada yang berada di Amerika sendiri, di Barat, dan mereka, kalau tuan-tuan tengok bagaimana mereka hadir untuk memberikan press conference, mereka boleh bercakap Inggeris, British slang. Jadi mereka expose, dan exposure inilah yang menjadi satu perubahan ataupun sebagai suatu orang kata switching, satu shifting kepada Taliban 2.0. Di mana kalau kita tengok Mullah Akhtar Muhammad Mansur telah menggantikan beliau, dan sejak tahun 2016 Akhundzada yang popular sekarang ini dilantik sebagai Amir yang baru hinggalah ke hari ini. Okey. Jadi kalau kita tengok pada tahun 1994 tu, sebenarnya dalam rangka untuk menyelamatkan negara mereka dari penguasaan Rusia dan Amerika lah, itu sebenarnya yang kita kena pegang, poin yang kita kena pegang, bahawa mereka adalah penyelamat, mereka adalah pembebas kepada kemerdekaan negara mereka daripada tangan Rusia dan juga Amerika. Dan memang mereka ketika itu dianggap sebagai radikal, tidak mempunyai pengalaman mentadbir, tidak menguasai seni politik dunia, diplomatik. Juga pada ketika itu mereka berdepan dengan tekanan ekonomi, tentang kepahaman rakyat, tentang kepahaman masyarakat tentang Islam itu sendiri, melaksanakan peraturan Islam yang sempit, dan juga mungkin rigid, dan merobohkan juga satu tinggalan lama Buddha di Bamiyan. Kalau tuan-tuan boleh tengok, ada satu gunung yang dipahat dengan patung Buddha di Bamiyan itu, yang di situ tak silap tajik siapa yang duduk di kawasan itu daripada orang Syiah yang berdiam di kawasan Bamiyan itu, ada satu tinggalan Buddha lama yang dibom oleh Taliban. Jadi kerja bom mengebom ini adalah Taliban 1.0 dahulu. Baik.
kalau kita tengok kepada laporan pada tahun 2018, sebelum jatuhnya Afghanistan ke tangan Taliban pada tahun 2021 ini, Taliban telah pun berjaya menguasai 45% daripada wilayah Afghanistan. Sebenarnya ada satu report, saya tak ingat nama, yang di mana CIA ketika itu Presiden Amerika telah menghantar wakilnya untuk menemui ada seorang tokoh Taliban di penjara di Guantanamo. Mereka cuba deal bagaimana Amerika perlu angkat kaki sejak tahun 2010 lagi. Mereka nak keluar sejak tahun 2010. Bagaimana cara mereka nak keluar dengan tidak orang kata tidak malu. Itu telah berlaku sejak 2010 lagi. Jadi sebenarnya kita lihatlah Amerika ni sebenarnya tidak tahan. Cumanya mereka bertahan tu oleh kerana mereka masuk di atas tiket PBB, di belakangnya NATO, di situ ada askar-askar lain, Perancis ada, British pun ada, Jerman pun ada, Turki pun ada. Cuma kita je mungkin tak hantar askar, kita hantarlah. Kita tidak hantar. Baik. Jadi sebenarnya Taliban ini pada pandangan baratnya dia adalah teroris lah. Tetapi bagi kita orang-orang timur dan bagi orang Islam khususnya, mereka adalah penyelamat. Regardless apa yang telah dilakukan oleh Taliban, kesilapan mereka, ataupun ketidakpandaian mereka, kejahilan mereka, itu masalah lain. Tetapi dalam konteks membebaskan negara daripada penjajah, ia tetap dikatakan sebagai pejuang kemerdekaan. Kalau kita di Malaysia ni ada di antara kita yang begitu bersemangat nak mengangkat komunis sebagai tokoh kemerdekaan ataupun pejuang kemerdekaan dengan sebab mereka menghalau British, kan? Takkanlah Taliban ini yang menghalau bukan hanya Rusia tetapi juga USA sekali. Yang mana mereka ini tidak boleh dikaitkan sebagai orang yang yang menyelamatkan negara, yang membebaskan negara. Tetapi skema dalam kemerdekaan ini dia banyak. Dia bukan hanya membebaskan negara daripada tangan penjajah, tetapi apa yang nak dilakukan oleh orang yang membebaskan negara itu daripada tangan penjajah, ianya adalah sesuai dengan apa yang telah saya bacakan pada awal tadi, ayat yang saya bacakan dalam suratul Hajj, iaitulah orang-orang yang apabila diberikan kepada mereka kekuatan ataupun kekuasaan di atas muka bumi ini, allazina immakannahum fil ardi aqamus salah, itulah mendirikan sembahyang, wa atau zakah, dan melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat hasil daripada aktiviti ekonomi yang diimarahkan, dan seterusnya, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, melaksanakan ataupun menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam arti kata ada satu takwin perundangannya di situ, undang-undang yang ditegakkan untuk memastikan bahawa semuanya berada di atas ataupun di dalam satu kedaulatan undang-undang yang berdaulat. Dan seterusnya, walillahi aqibatul umur, dan bagi Allah lah kembali segala urusan. Jadi asas keperlembagaan bagi mereka yang telah diberikan kekuasaan itu hendaklah merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti kata lain, perlembagaan mesti merujuk kepada apa? Kalau nak kata negara Islam lah. Sebab itulah Taliban tidak ragu-ragu meletakkan Emirat Taliban ini, daulahnya, sebagai suatu negara yang merujuk kepada Islam sebagai asas. Asas kepada pentadbiran dia, asas kepada perlembagaan dan sebagainya. Baik. Dan kalau kita tengok pelantikan Akhundzadanya yang terlantik sebagai Amir ini, kita boleh melihat kepada kejayaan Taliban dalam siri pertembungan dengan pihak kuasa besar, dan mereka telah berjaya menggunakan slogan untuk menghalau kuasa besar, dan juga satu lagi slogan mereka ialah untuk menentang rasuah. Jadi rasuah ini satu gejala yang sangat berleluasa pada ketika rejim yang ditaja oleh Barat, Hamid Karzai, Ashraf Ghani. Ini rasuah begitu berleluasa, dan tuan-tuan boleh tengoklah bagaimana istana-istana yang ditinggalkan oleh mereka ini di dalamnya berkepuk duit. Tengok dengan dengan tempat duduk mewahnya dalam sebuah istana Rashid Dostum yang telah lari ke Uzbekistan, tak silap saya lari ke, yang mana mereka meninggalkan. Ini adalah semuanya hasil daripada aktiviti rasuah, di mana askar-askar ataupun polis-polis banyak mengambil rasuah. Dan rasuah ini boleh menyebabkan jatuhnya negara sehingga Amerika yang banyak duit itu pun sendiri tidak mampu lagi mendanai, membayar gaji-gaji askar-askar
kerajaan Afghanistan dengan sebab berlakunya rasuah. Ada report yang mengatakan bahawa banyak di antara duit-duit itu dibolot oleh warlord ataupun jeneral-jeneral tanpa pergi kepada askar, dan ada jumlah askar itu hanya pada nama, pada nombor saja, tapi tidak pada askar. Maknanya ada 10 askar tetapi hanya 2-3 orang saja askar yang real, yang lain semuanya ghost soldier, dan ghost soldier ni banyak berlaku di Afghanistan. Jadi mereka sendiri pun tak mampu dah nak menangani ataupun nak mendanai, dan mereka telah menghabiskan beberapa, tak silap saya, lebih daripada 3 trilion US dollar untuk mendanai daripada persenjataan, membayar gaji dan sebagainya untuk memastikan bahawa mereka dapat menegakkan sebuah kerajaan yang demokratik yang pro kepada Barat, khususnya pada Amerika. Dan kalau tengok yang baru-baru ni, sahabat-sahabat boleh tengok bagaimana yang laporan BBC tak silap dalam beberapa hari lepas menunjukkan bahawa lori yang masuk ke Kandahar itu dah tak payah bayar tol, bayar rasuah, bukan bayar tol, bayar rasuah. Rasuah yang berlaku di sekatan-sekatan jalan raya, dan polis pun takut nak ambil rasuah. Sebab apa? Sebab mereka diperhatikan oleh Taliban, dan ini merupakan satu move yang baru. Jadi kekuatan gerakan Islam di seluruh dunia, mereka mesti pastikan mereka bebas daripada gejala rasuah. Dan hari ini juga kita melihat bagaimana rasuah itu dikaitkan dengan gerakan Islam, dengan parti Islam, dan kalau sekiranya berlaku, ia merupakan satu perkara yang boleh menjahanamkan parti Islam itu sendiri. Dan dalam konteks kita di negara ini, kita tidak boleh buat main-main dengan rasuah. Dan ialah banyak yang mengatakan kerjasama ini, adakah kerjasama ini bebas daripada rasuah ataupun kerjasama yang menyebabkan rasuah itu masih lagi tidak dapat dibendung, bahkan diperlindungkan ataupun dilindungi. Dan ini perlu kita ambil perhatian. Dan salah satu daripada kenapa cepatnya Taliban boleh menguasai Afghanistan, kerana mereka melaungkan slogan untuk menghalau kuasa Barat dan juga untuk mengembalikan pentadbiran yang baik dengan menentang elemen ataupun gejala-gejala rasuah yang berlaku dalam rejim sebelum ini. Baik, kalau kita lihat kepada janji Taliban, janji Taliban ini, kalau kita tengok kepada mereka berjanji mereka akan halau rakyat asing, mereka tidak akan mereka, walaupun mereka halau rakyat asing, mereka tidak membunuh dalam keadaan perjanjian yang mereka telah tanda tangani di Doha. Mereka membiarkan, maknanya askar mereka tu mereka bebas mengumpulkan orang-orang yang mereka terbang. Mereka tidak ditembak. Kan, dan Taliban juga telah mengampunkan secara umumnya orang-orang Afghanistan, dan mereka diminta untuk bertenang. Dan kalau kita tengok bagaimana Taliban masuk ke istana Ashraf Ghani itu, diduduk dan kemudiannya membaca surah An-Nas, tak silap, dia membaca iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ini sebenarnya adalah usaha Taliban dalam mengadaptasi ataupun mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda berjaya masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman, walaupun ada terdapat penentangan di sebelah force daripada Khalid bin Al-Walid, yang lawan Khalid bin Al-Walid itu, tetapi secara umumnya mereka cuba masuk dalam keadaan aman. Dan sebenarnya kalau kita tengok bagaimana Taliban ini, mereka mengajak askar-askar itu supaya bertempur di luar daripada kota-kota supaya rakyat tidak terbeban ataupun tidak terkena dengan tembakan-tembakan akibat daripada peperangan. Ini apa yang mereka cuba lakukanlah. Baik. Jadi kalau kita tengok usaha Taliban lagi, antaranya cuba menghapuskan kegiatan-kegiatan haram, penghasilan dadah hasil daripada bunga popi yang dikatakan bahawa tanah beratus ribu hektar ditanam dengan bunga popi yang boleh buat dadah. Dia boleh buat dadah, diekspor dadah. Baik. Jadi saya rasa kita dah sampai kepada hujung, di mana sebenarnya kalau kita tengok kepada kekuatan Taliban di samping kekuatan mereka sabar dalam memerangi tentera Amerika, kita tengok juga bagaimana rimak daripada tak silap saya daripada Yusuf Kala yang mengatakan bagaimana Taliban ini dia tidaklah kuat di sudut fizikalnya, itu pandangan dia lah, tetapi
peranan pemimpin-pemimpin Taliban 2.0 ini di dalam memainkan peranan dalam perdamaian, menggunakan saluran-saluran diplomatik di Qatar dan sebagainya, dan mereka ini cuba expose kepada dunia dan cuba mereka, kalau tidak salah saya semalam ataupun kemarin, wakil Taliban cuba meminta melobi untuk mereka dapat berucap di perhimpunan di PBB. Ini merupakan satu signal menunjukkan perubahan yang berlaku kepada Taliban 2.0. Dan juga Taliban 2.0 ini kalau kita tengok dia cuba mencari rakan-rakan strategi. Kalau kita tengok dalam konteks ini sudah tentulah negara-negara jiran seperti Iran, Pakistan dan juga China. Yang mana China ini telah menubuhkan The Shanghai Cooperation Organization yang berpusat di Shanghai sejak tahun 2001 dan merupakan watchdog, kalau nak katakan watchdog lah ataupun bukan, yang melihat, memerhati apa dia yang berlaku di Afghanistan, dan mereka cuba masuk ke Afghanistan ini dalam konteks untuk mendapatkan habuan dari sudut ekonomi, dan begitu juga Rusia. Dan kalau kita tengok kepada senjata-senjata yang telah ditinggalkan oleh tentera Amerika yang bernilai berjuta-juta bilion itu, dan ini sebenarnya kalau jatuh ke tangan China, dan mereka, saya rasa kita tahulah China ni simple pemerhatian kita melihat dia boleh buat copycat kepada produk-produk di barat dengan teknologi mereka sendiri, walaupun mungkin dari segi kualiti dan sebagainya boleh dipertikaikan, tetapi mereka cepat adapt dan mereka cepat untuk mencipta sesuatu perkara, dan ini mungkin membawa kebimbangan lah kepada barat dalam mengekang peranan China ataupun saingan China dalam konteks persaingan dunia pada hari ini, yang kita tengok bagaimana China bukan hanya di Afghanistan cuba meluaskan penguasaannya di Laut China Selatan, dan mungkin ada kaitan dengan pengunduran tentera Amerika ini untuk memberikan lebih tempuan kepada Laut China Selatan. Dan baru-baru ini pakatan di antara Britain, Amerika dan juga Australia untuk memastikan Australia itu mampu menghasilkan kapal selam nuklear dan sebagainya, memberi isyarat bahawa mereka terpaksa berdepan dengan kuasa China pada tempat yang lebih strategik berbanding dengan Taliban di Afghanistan, yang mana mereka terpaksa mengaku kalah sebagaimana mereka mengaku kalah di Vietnam pada perang 1960-an dahulu. Baik. Jadi apakah sebenarnya sikap yang patut kita ambil dalam konteks Taliban 2.0 ini? Mungkin sebelum kita menentukan sikap, mungkin kita boleh menilai apakah Taliban ini mampu mentadbir negara. Baik, jadi kalau kita tengok kepada perubahan-perubahan yang telah saya sebutkan tadi, kematangan-kematangan mereka dan juga bagaimana mereka cuba menjadi sebahagian daripada keluarga dalam negara-negara di atas muka bumi ini. Kalau kita tengok mereka pernah melawat Indonesia, Mullah Baradar sendiri pernah melawat Indonesia. Dr. Suhail Shaheen dalam satu wawancara dengan TV di Indonesia menyatakan bahawa mereka pernah melawat Indonesia, memuji peranan Indonesia dalam perundingan damai di Doha, dan juga berjanji dia tidak menjadikan Afghanistan ini sebagai satu pengkalian teroris yang melancarkan serangan ke negara-negara di luar daripada Afghanistan, yang mana gerakan ISIS, JI dan sebagainya yang tersebar selama ini cuba dikekang oleh Taliban, dan akhirnya kebenaran ini tersingkap kalau kita lihat bagaimana ISIS itu sendiri tidak bersetuju dengan Taliban, dan mereka mengebom beberapa kawasan di Afghanistan, dan hari ini kita nampak belang ISIS, dan kita boleh membezakan siapakah ISIS dan siapakah Taliban yang mewakili majoriti kepimpinan Afghanistan yang ada pada hari ini, yang dimomok-momokkan oleh Barat sebagai hantu Taliban. Sebab tengok berjanggut, tengok pakai jubah, tengok pakai semuta tebal apa semua tu kan, besar, yang menyebabkan mereka ini ditakut-takutkan. Sehingga ahli politik di negara kita pun mengatakan bahawa PAS sebab ini pun program PAS ni jangan jadi macam Taliban. Tak tahulah, kalau katakan PAS ni Taliban, saya rasa benda tu nampak sangat tak ada knowledge-nya mereka tu bercakap. Tapi kalau dia nak mengingatkan supaya PAS ni tidak jadi macam Taliban 1.0, mungkin adalah asasnya. Tetapi kalau dia study lebih sikit, dia melihat kepada perkembangan yang berlaku pada hari ini kepada Taliban 2.0 ini, saya rasa mereka tak patut mengatakan ataupun menyamakan PAS dengan
Taliban. Tapi itu adalah satu dakwaan politik daripada ahli-ahli politik yang telah saya sebutkan tadi lah. Baik, tapi saya nampak dalam konteks ini, saya nampak Indonesia, sebab Indonesia ni ada link dan Indonesia sendiri menghantar wakilnya sejak daripada zaman Yusuf Kala lagi tentang Taliban dan memainkan peranan yang penting dalam membawa Taliban ini ke ruang diplomatik. Dan kalau ikut kepada Yusuf Kala, dia yakin bahawa Taliban ini telah berubah. 2.0 inilah masa untuk Taliban berada di persada dunia ini dengan satu perubahan yang boleh membawa kepada sebuah negara Islam yang asalnya kukuh Islam tetapi lebih akomodatif, lebih mungkin pragmatik kepada hikmah-hikmah yang boleh didapati daripada luar negara Afghanistan itu sendiri. Dan saya yakinlah kalau kita tengok kepada respon-respon yang ada bila saya tinjau bagaimana pimpinan PAS sendiri, mereka memberikan ucapan tahniah kepada Taliban atas kejayaan kemerdekaan negara mereka. Dan saya juga tengok Mufti Perlis sendiri pun mengkritik orang yang menggondeng, orang yang cuba condemn ucapan tahniah yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS dengan menyatakan bahawa kita perlu melihat kepada persaudaraan orang Islam itu sendiri, dan juga kita kena melihat kepada perubahan-perubahan yang berlaku kepada Taliban dan mengakui bahawa kesilapan-kesilapan itu kita sebagai seorang Islam perlu membetulkannya sebagai saudara kita dan memberikan mereka harapan, memberikan mereka ruang untuk mereka bersama-sama dengan kita. Itu beberapa rimak yang saya tengok yang ada dalam negara inilah. Jadi apakah pendirian Malaysia? Kalau kita tengok kepada pendirian-pendirian yang cuba digerakkan oleh negara-negara lain sebagaimana Pakistan, Turki, Eropah walaupun belum mengiktiraf, tetapi mereka sudah mula bersedia untuk engage. Dan kalau Taliban berjaya mengatasi beberapa masalah besar, antaranya sikap mereka terhadap wanita, maknanya mereka mesti bersikap terbuka kepada wanita, memberikan pendidikan kepada wanita, meletakkan wanita, membalikan wanita dengan atas syariat Islam. Saya rasa mungkin perkara ini akan mengubah sikap dunia kepada Taliban. Dan juga atas alasan geostrategik dan juga geoekonomi, mungkin menyebabkan Taliban ini diberikan perhatian sebab sumber buminya yang banyak, dan juga dengan sumber manusianya yang juga ramai yang boleh diberikan harapan untuk dibangunkan. Dan khususnya kita negara Islam dan Malaysia sendiri bolehlah memperlihatkan sikap kita yang positif kepada Taliban ini dan juga bersikap korektif kepada kesilapan-kesilapan dia, khususnya apabila kita pun ada duta ke Timur Tengah yang bertaraf menteri yang boleh fokus kepada isu ini. Takkan kita nak biarkan China saja mengambil peluang daripada apa yang ada di Afghanistan, sedangkan negara-negara Islam sendiri berpeluk tubuh ataupun tidak memandang isu Taliban ini sebagai isu yang penting. Lebih-lebih lagi apabila isu Taliban ini yang dikatakan Khorasan ini dikaitkan dengan hadis-hadis yang memperlihatkan tentang kemunculan Imam Mahdi, tentera-tentera Imam Mahdi yang akan datang daripada bumi Khorasan. Ini adalah hadis-hadis yang tentu boleh tengoklah yang disebut di dalam YouTube dan sebagainya. Apapun, kita sebagai orang Islam adalah kita bersedia. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hendaklah kamu bersedia atau kamu bekerjalah kamu. Maka Nabi, Allah, Rasul dan juga orang beriman akan menilai kerja kita itu. Dan kita kemudian akan dikembalikan kepada pemilik alam ghaib dan syahadah ini, dan kita akan dibalas dengan apa yang kita buat. Dan itu sebenarnya menjadi pegangan kita, di samping kita memahami isu ini dengan lebih jelas dan kita menyediakan diri. Dan yang paling penting dan yang simple ni saya tengok dalam harakah tadi ada kutipan-kutipan derma ataupun Mercy pun mungkin ada yang dibawa ke Afghanistan. Dan kalau dulu kita banyak menumpukan bantuan-bantuan ke Palestin, dan pada hari ini saudara kita di Afghanistan memerlukan bantuan-bantuan daripada kita sepatutnya mewujudkan lagi volunteer-volunteer kita yang datang yang boleh hidup di Afghanistan itu sendiri. Kalau ada seorang daripada kita yang boleh hidup di Gaza, saudara Nuri itu, jadi kita memerlukan seorang lagi
Abid Liu ke siapa ke yang boleh duduk di Afghanistan di samping mengerjakan gerak kerja kemanusiaan dan juga dapat memberikan info-info yang 100% tulen daripada kacamata kita sendiri tanpa kita bersandarkan kepada kacamata barat. Saya rasa itu sajalah yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama menjadikan sebagai satu asas perbincangan jika ada soalan dan jika ada komen dan sebagainya, ada campur tangan untuk membetulkan fakta, saya alu-alukan. Itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada doktor di atas kita anggap ini sebagai pusingan yang pertama ya. Pusingan yang pertama, doktor tadi menjelaskan kepada kita tentang perbandingan di antara Taliban 1.0 dan Taliban 2.0. Dan kita lihat tadi perubahan-perubahan yang berlaku ya, di antara dua generasi lah, iaitu sebelum pasca 2001 kan 11 September tu, dan juga selepas daripada kembalinya Taliban sebagai kerajaan di Afghanistan. Jadi doktor telah menerangkan kepada kita poin-poin tersebut. Okey, saya buka kepada saudara, tuan-tuan, puan-puan yang bersama dengan kita pada malam ini kalau ada pertanyaan. Kalau ada nak tanya boleh, sama ada terus direct bertanya dalam Google Meet ini ataupun mungkin boleh tulis. Jadi saya bukalah kepada semua kalau ada nak bertanya. Ataupun masing-masing sedang merangka soalan, kita bagi peluanglah dulu 1-2 minit. Cuma doktor saya mulakan dululah sebab saya pengurus majlis. Mungkin saya nak mencetuskan satu perbincangan atau satu pandangannya berkenaan dengan mujahidin. Mujahidin kalau kita lihat peranan yang hebat, yang besar adalah berjaya mengalahkan Rusia pada tahun 1989. Akhirnya Rusia keluar. Baik, adakah kumpulan mujahidin ini masih wujud ataupun kumpulan ini telah bergabung dengan kumpulan Taliban? Ada pandangan doktor macam mana? Saya pun tak ada maklumat yang terperinci tentang tu. Cumanya kalau kita tengok kepada oleh kerana masalah kepada mujahidin ni, mereka apabila mereka berjaya menguasai kembali Afghanistan daripada tangan Soviet, masalah mereka terpaksa mereka berpecah-pecah dengan sebab antaranya kabilah-kabilah ataupun puak-puak, sebab dia banyak puak di situ. Dan yang keduanya ada yang digunakan oleh Amerika. Okey, jadi mereka masih lagi berseteru di situ. Kalau kita tengok kepada Rashid Dostum dan juga macam nak maintain macam di kawasan Panjshir tu, lemah Panjshir tu, di mana Ahmad Shah Mas'ud anak dia, anak Ahmad Shah Mas'ud tu. Jadi yang ini. Jadi masih lagi ada mereka yang tidak menyerahkan kepada Taliban, tetapi lambat laun kalau kita tengok kepada pendekatan Taliban ialah cuba mengembalikan ataupun cuba mengadakan musyawarah dengan pejuang-pejuang. Sebenarnya pejuang mujahidin ni dulu dah, tetapi generasi yang kedua ni mereka dah bercampur-campur. Cumanya masih lagi di antara mereka itu yang kuatnya sebagaimana Rashid Dostum ataupun yang mereka yang dah terkesan dengan dengan pemerintahan 20 tahun Amerika di Afghanistan. Cumanya apa yang cuba diusahakan oleh Taliban oleh kerana realizing the fact that Afghanistan ni banyak dia punya tribe tu, jadi mereka cuba menyatukan tribe ini dalam satu ini. Kita akan tengoklah apa hasil dia. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih doktor. Jadi yang lain mungkin boleh ajukan soalan dan direct ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah di antara orang yang pernah ke Afghanistan. Di waktu kempen Amerika menghancurkan Afghanistan, saya kebetulan berada di sana memberi bantuan perubatan dan keuangan. Dan apa yang saya dapati di Afghanistan ialah masyarakat Afghanistan ni dia tergolong dalam dua golongan macam kita sini juga, golongan ulama dan golongan juhala. Dan golongan juhala inilah yang banyak di kalangan mereka orang-orang munafikin, orang-orang yang bekerja kuat bersama dengan
para penjajah, sama ada daripada Rusia ataupun daripada Amerika. Pada tanggapan saya, mereka ni sama je, mereka ke Rusia ke, kerana annal kufar millatun wahidah. Orang kafir ni sama je, satu agama je semua. Dan saya nak sangat tertarik dengan apa yang telah pun diberikan tahukan oleh Profesor Dr. Badli Hisham. Penjelasan yang begitu hebat. Cuma saya nak bagi tahu sikitnya ialah apabila Taliban memulakan, walaupun Taliban 1.0 itu dilihat oleh orang tak berapa bagus, tapi itulah dasarnya kerana mereka berasal daripada pengajian Diobandi, mempunyai asas akidah yang kuat, sehinggalah daripada zaman Muhammad Omar sampai zaman Hibatullah kerana saya percaya bahawa asas mereka tu man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilm. Jadi walaupun masyarakat Afghanistan itu pada awalnya rosak dan punah kerana kejahilan mereka yang dibuat dasarnya oleh pemerintah yang sebelum daripada itu, tetapi Taliban berjaya mendidik masyarakat Afghanistan sehingga menjadi masyarakat yang terpelajar dari segi agama, segi akidah, dari segi Islam, dan dari segi sudut-sudut yang lain, permodenan dan sebagainya, sehingga pada hari ini Taliban ini berjaya. Jadi pada saya ialah Taliban ini ialah satu isyarat kepada kita di bumi Malaysia ni khususnya, supaya jangan mundur dalam perjuangan. Jangan rasa penat dan letih dalam perjuangan, kerana perjuangan itu perjuangan in tansurullah hayansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kamu menolong Allah, kamu berjuang atas jalan Allah, Allah akan memenangkan kamu dan akan menetapkan akidah kamu dan perjuangan kamu. Jadi cuma sedikit pertanyaan saya kepada Profesor, adakah kita di Malaysia ini patut berdiam diri kalau kita lihat kerajaan lain telah pun memberi bantuan, mengadakan hubungan diplomatik dengan Afghanistan? Mengapa agaknya Malaysia ni agak ketinggalan, corot sikit dalam memberi, sedangkan mereka itu, orang Afghanistan ni kok mana pun dia adalah saudara kita sesama Islam. Amerika dan sebagainya tetap kufar dan bukan saudara kita dan musuh kita. Jadi mengapa kita agak tercorot dalam soal ini, dan apakah agaknya nasihat daripada Profesor untuk kerajaan, untuk kita semua? Terima kasih Profesor. Terima kasih saudara yang bertanya. Mungkin saya kenal ni tengok kepada nama tu, Datuk Samsul Najmi. Baik, saya sebenarnya berterima kasih sangat kepada Datuk sebab sebagai seorang yang pernah terlibat, saya ni hanya membaca buku, dan kebetulan hari ni oleh kerana tak ada orang, Prof Kamarul Zaman yang sepatutnya dialah orang yang menceritakan ataupun pakarnya. Jadi dia minta saya untuk ambil alih tempat dia. Jadi saya pun ceritalah setakat mana yang saya tahu. Jangan kita berkongsi pengalaman daripada Datuk sendiri bagaimana keadaan kuatnya pegangan agama orang Afghanistan ini, walaupun mereka itu dimomokkan dengan berbagai-bagai dakwaan, tomahan dan sebagainya, tetapi asas yang mereka pegang itu tidak lari daripada apa yang kita pegang. Di mana mereka memegang kepada dia punya school of thought tu Diobandi. Kita tengok bagaimana mazhab Hanafi. Baik, jadi dia pun juga macam kita juga Maturidi. Jadi saya rasa itu satu respon yang baik. Cumanya nak tanya saya berkaitan dengan apa langkah kerajaan Malaysia ni, itu saya katakan tadi bahawa kita dah ada duta. Cumanya bagaimana untuk memperkasakan peranan duta ni, dia tahulah nak buat kerja dia kan. Tapi kita ni tanpa mengharapkan kerajaan pun sepatutnya kita dah mula mengorak langkah untuk menghantar bantuan, dan saya nampak ada juga kutipan-kutipan, tapi mungkin dia tidak begitu solid lah sebagaimana kalau kita banding dengan Palestin. Sebab Palestin ni musuhnya siapa? Israel. Bila Israel itu jelas kan,
Sekarang ni kita masih lagi Amerika ni kita rasa macam baik je Amerika. Sedangkan Amerika dengan Rusia ni mereka pun sama-sama juga, dan Amerika terlebihnya dia yang menjadi yang menjadi backing kepada Israel di Palestin itu. Jadi ini satu cara kita berfikir perlu kita ubah lah. Maknanya sama saja sebagai Datuk kata tu, al-kufru millatu wahidah. Kufur tu track dia satu saja. Khususnya dalam konteks syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua dari sudut mereka menentang Islam. Kita jangan lupa, walaupun Rusia ini kita nampak dia terlibat dalam perang dingin, tetapi dia juga bersama-sama terlibat dengan perjanjian, dalam perjanjian Sykes-Picot kata perjanjian, ada satu perjanjian yang mana sebenarnya apabila mereka ni cuba membahagikan wilayah-wilayah yang jatuh daripada kerajaan Osmaniyah Turki, sebenarnya Rusia juga terlibat sama. Bukan hanya Sykes-Picot yang melibatkan di antara British dengan Perancis, tetapi Rusia juga terlibat secara tidak diketahui dan akhirnya diketahui juga. Jadi kita tidak boleh nak letakkan satu trust kepada orang kafir, sebab mereka ada agenda, ada pegangan mereka sendiri dan ada political strategi mereka sendiri. Cuma kita sebagai rakyat kita boleh gerakkan dengan ketutupan dana-dana, dengan pemahaman tentang isu Afghanistan ini. Sebenarnya sekarang ni untuk kita memahami Afghanistan ni sangat mudah. Saya bagi satu penjelasan di sini lah. Ketika saya dalam 30 tahun ataupun 20 tahun lepas, 20-30 tahun dalam awal tahun 20 dalam tahun 2000, di mana saya mengajar satu subjek di Universiti Kebangsaan Malaysia di Fakulti Pengajian Islam. Nama subjek itu ialah Geografi Alam Islam. Okey. Dengan keterbatasan media sosial yang ada pada hari ini, yang kita ada Google Maps dan macam-macam, kita terpaksa study sendiri dan nak beri kepahaman kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar pun tak tahu Gaza tu duduk kat mana, West Bank tu duduk kat mana, kecuali mereka yang pergilah. Tapi kalau kita nak beritahu, memang tidak ada penghayatan itu daripada pelajar-pelajar kita. Hari ini mudah saja kita boleh tengok. Tetapi semua teknologi ini kita gunakan untuk kita pastikan bahawa pertama sekali kita dapat sumber yang benar, khususnya kepada isu-isu yang berlaku. Di samping geostrategi yang kita boleh tengok clear atas mata kita ni, inilah tempatnya. Kalau kita tengok di Afghanistan tu, di satu kawasan yang daratan yang sangat luas, dikepung oleh daratan, dia tidak ada laut. Nampak? Manakala di tempat kita ni orang panggil tanah air. Di China orang panggil mainland, tanah besar, sebab dia tanah besar. Laut tu laut dia, sebab di tanah besar, laut tu dia punya. Sampai ke tempat kita pun dia laut dia juga. Baik, jadi apa yang kita boleh gerakkan di sini dengan kemudahan teknologi ni, kita memahami isu ni dengan baik, kita sebarkan, dan jangan kita anggap ni sebagai satu perkara yang ini bukan isu kita, sebagaimana disebut oleh tuan moderator tadi, wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak ambil cara dengan urusan orang Islam, orang Islam, maka mereka bukan daripada kalangan. Itu pesan Nabi SAW, Rasulullah SAW. Jadi pertama sekali kita kena cakna, sebagaimana kita cakna dengan isu Palestin, isu Afghanistan pun sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membantulah. Masyarakat kita membantu, kalau boleh bila dah buka border nanti kita pergi visit Afghanistan, hantar bantuan, duduk dekat situ sebagaimana orang pernah cuba duduk kat Gaza. Di sana lebih selamat. Kalau kita tengok kepada orang dah seronok dah pergi Afghanistan ni. Dan kalau kita tengok kepada mereka yang pernah pergi Afghanistan, saya tengok kepada beberapa berita di TV3 yang pernah pergi ke Afghanistan, mereka nak pergi ke Afghanistan lagi, sebab mereka tahu Afghanistan ni bumi yang indah dan orangnya baik. Dan dalam konteks kerajaan, oleh kerana saya bukan mewakili kerajaan tetapi PAS sebagai salah satu daripada elemen yang ada di dalam kerajaan, dengan menteri-menteri yang ada, dengan menteri yang bertaraf dutanya khusus untuk Timur Tengah, perlu memainkan peranan ini, mengadakan seminar-seminar, simposium, conference untuk membersihkan, dan kita ajak orang bukan Islam ni supaya memahami isu Taliban atau isu Afghanistan sebagai isu sejagat, dan kita hapuskan pandangan-pandangan negatif mereka kepada Afghanistan dengan kita mengundang orang-orang Cina sendiri ataupun orang India sendiri untuk membentangkan paper-paper berkaitan dengan Afghanistan dalam konteks yang positif lah.
Saya rasa itu saja yang saya dapat cadangkan, Datuk. Minta maaf. Mungkin hasrat ini kita boleh bawa lah dalam konteks parti, sebab parti ni ada usurah malam ni, dia boleh angkat isu ni dan sebagai isu negara. Dan jangan lupa, kita mesti cepat mungkin, jangan ketinggalan. Indonesia dah ke depan berbanding dengan kita, dan kalau ada peluang ekonomi dan sebagainya, nak ekspor minyak sawit ke Afghanistan, insya-Allah boleh memberikan manfaat kepada ekonomi kita. Itu dalam konteks ekonomi lah. Tapi yang pentingnya adalah persaudaraan Islam dan persaudaraan manusia sejagat. Wallahu a'lam. Ada sikit lagi Prof boleh? Boleh sambung. Nak cerita tu apa tak apa. Saya boleh lihat. Kalau kita lihat kedudukan geografi Afghanistan, dia dikelilingi oleh Iran, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan. Hanya 2% saja bordernya dengan China. Yang lain 98% bordernya dengan negara Islam. Jadi kemungkinan kalau kita gembeling tenaga sama ada melalui saluran parti, kalau kerajaan tak dapat menonjolkan diri, kemungkinan melalui negara-negara Islam yang ada di sekeliling tu, Uzbek untuk utamanya, kita dapat memberikan support yang lebih kepada Afghanistan. Terima kasih Prof. Ya, saya setuju. Menyebut tentang parti ni, saya kalau saya boleh lah, saya menyeru parti khususnya UMNO. Kalau UMNO pernah membuat satu ekspedisi di mana Datuk Seri Najib, tak silap saya, pergi ke Gaza. Betul Datuk? Mungkin tak dululah, pernah satu ketika mana cuba mengadakan hubungan dengan Gaza, walaupun dipandang sinis sedikit oleh Muhammad Abbas dan sebagainya. Itu mungkin politiking punya isu lah. Tetapi dalam konteks kepartian ni, UMNO kena ke depan untuk menunjukkan bahawa mereka cakna kepada isu umat Islam, dan membuktikan bahawa UMNO ni mendukung perjuangan Islam dan perjuangan umat Islam. Dan ini akan memberikan force kepada PAS supaya mereka sendiri ke depan dalam isu ini. Wallahu a'lam. Terbaik Prof. Terbaik. Saudara Amran minta kerjasama supaya tutup tuan punya ni macam slide ni lah. Minta kerjasama ya. Saya pun tak jumpa macam mana nak tutup ni. Minta kerjasama untuk tutup. Saudara Amran, kalau masih berada dalam slide, sebenarnya mengganggu jugalah. Dia minta kerjasama untuk tutup ya. Saya nak tutupkan tu, saya tak mahir pula, tak jumpa. Okay, minta tutup ya saudara Amran kalau dengar. Tutup tuan punya pameran ataupun apa ni. Okey, Doktor, ada satu soalan lagi daripada rakan kita di Facebook, sebab program kita ni kita siarkan juga secara langsung. Apa pandangan Doktor kalau ada orang mendakwa kan perubahan kerajaan di Afghanistan kepada Taliban ini, adakah ia berkaitan dengan tentera Panji Hitam? Sebab ada satu hadis Nabi tak silap, dia kata pada akhir zaman nanti akan ada tentera Panji Hitam yang datang daripada sebelah kawasan situlah. Adakah valid ataupun sesuai? Apa yang berlaku ini berdasarkan kepada hadis Nabi? Apa pandangan Doktor? Terima kasih. Terima kasih. Soalan yang susah juga saya nak jawab tu berkaitan dengan hadis. Mungkin Datuk Samsul pun boleh bagi respon lah. Cumanya saya, ialah kalau ianya hadis sahih dan sebagainya, kita kena bersedia satu. Cuma persoalan dalam apakah ianya datang daripada Khurasan, daripada tentera yang tidak dikalahkan. Kalau kita tengok bukan hanya apa yang membincangkan ni, di Indonesia pun ramai, di Malaysia pun ada kan. Di Indonesia tu ada tokoh seperti Ustaz Zulkifli, siapa lagi, beberapa orang yang membincangkan tentang bumi Khurasan, yang mana bumi Khurasan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi yang merujuk kepada kawasan di sebelah Iran, Afghanistan, Pakistan, termasuklah negara-negara stan-stan yang belakang tu. Baik, cumanya kalau tuan-tuan boleh tengok kepada satu pemikiran yang agak kritikal yang dibuat oleh oleh Hussein, Imran Hussein tak silap saya, Syekh Imran Hussein tu, saya pun tak pasti dia orang mana. Cumanya dia memberikan kredit yang banyak kepada kawasan ini, khususnya Pakistan, sebab antara lain di samping dia banyak mendapati hadis itu, tentera yang tidak dikalahkan, tak terkalah. Tidak terkalah ni maknanya dia sentiasa menang lah.
Jangan kita ingat kalah ni, memanglah dari sudut kalau kita tengok kepada kemalangan jiwa yang dihadapi oleh Taliban, saya rasa dia sampai 50 ke 60 ribu orang dibunuh mati, kan. Dan juga ramai orang Afghanistan sini tu mati syahid. Tapi itu bukan tanda kalah. Dia ni tidak pernah tak terkalahkan sejak daripada zaman Soviet, Amerika, dan sebelum daripada itu lagi zaman British, mereka tidak dikalahkan. Itu ada beberapa persamaan lah. Cuma saya nak nampak di sini ialah bagaimana Imran Khan juga mempersoalkan tentang kemampuan Taliban untuk berada dalam konteks persaingan teknologi, dalam konteks dalam konteks pendidikan, untuk memajukan pendidikan, memajukan ekonomi, yang mana kalau ini dapat dilakukan oleh Taliban dengan dokongan daripada Pakistan, sebab bagi Imran Hussein ini, dia lebih positif kepada kawasan di sebelah stan-stan berbandingan negara Arab, dan juga termasuk Turki yang dikatakan telah berada di bawah cengkaman sekular itu. Jadi saya nampak 2 poin di sini. Pertama sekali adalah poin daripada hadis itu yang sudah tentulah kita menerima sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga challenge yang menanti di kawasan Khorasan itu, khususnya yang diwakili oleh Afghanistan ini, sejauh mana dia dapat menempatkan diri dia sebagai sebagai negara yang berwibawa, yang kuat, yang telah mengibarkan panji la ilaha illallah, dan dapat melaksanakan tuntutan panji itu, sama ada dia mampu untuk mengiringi tentera dan sebagainya, itu kemudianlah ataupun mampu menunggu kedatangan Al-Mahdi, menjadi tentera Al-Mahdi, itu nombor 2. Tetapi dipersoalkan oleh oleh Syekh ini ialah sejauh mana Taliban 2.0 ini mampu meletakkan diri dia atas atas bumi ini sebagai negara yang berdaulat, pertama negara yang kuat dari sudut ekonominya, dari sudut dari sudut akidahnya, yang kemudiannya ini menjadikan satu asas kepada apa saja yang nak berlaku, termasuklah yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja respon saya. Terima kasih, Doktor. Kalau ada yang lain nak tambah boleh tu. Itulah. Kalau ada rakan-rakan yang bersama, mungkin ada nak perkongsian, dipersilakan. Sekarang pukul 10.33 malam. Prof, kalau kita lihat kepada hadis yang menyebutkan tentang panji hitam dan juga daripada timur, lafaz umum tu tidak khusus kepada sebelah Khurasan ataupun Tajikistan ataupun Uzbekistan, tapi lafaz timur tu umum mengenai kita juga, Prof. Jadi saya percaya sekiranya kita ada talahum nasirjul ummah abral autan, jalinan umat Islam merentasi negara-negara setelah kita dipisahkan oleh orientalis dan juga penjajah barat kepada nation state dengan sempadan-sempadan yang tertentu. Tapi kalau kita dapat bergabung seluruh dunia ataupun sebelah timur ni, kita dimulakan dengan sebelah timur, Pakistan, Turkmenistan, Malaysia, Indonesia dan sebagainya, ada pertautan antara kita, sudah tentu akan membina suatu kekuatan. Sebab kalau kita nak harapkan tentera Taliban saja pada hari ini ada 75,000 orang saja. Jadi bagaimana, ialah kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, betul. Itu betul, itu ayat Al-Quran yang perlu kita yakini. Tapi kalau kita membiarkan mereka saja dengan mengharapkan mereka akan pergi ke depan berlawan, saya rasa tanpa kesatuan orang Islam seluruh dunia kita tak akan menang. Wallahu Rasulullah. Minta komen daripada Prof. Saya setuju tu lah tu. Sebenarnya memanglah apa yang saya katakan tadi, kita nakkan satu platform. Setelah, kalau kita tengok kepada sini, saya ambil hujah daripada Imran Hussein, yang mana dia melihat setelah kegagalan di negara Arab sendiri, negara Arab sendiri pun tak boleh nak Arab dan sebagainya, dia mengharapkan kepada kawasan di rantau itu, dan kawasan rantau itu akan menjadi kuat sekiranya ada dokongan daripada sebelah timur lagi, daripada kita. Dan sebenarnya cara memandang ke sebelah Khurasan atau ke timur ini, kalau kita tengok kepada penjajah-penjajah barat, mereka mengatakan bahawa kekuatan orang Arab ini adalah dokongan daripada Indian. Mereka tanpa mengetahui siapa di sebalik Indian itu, iaitulah orang Melayu. Sebab itu mereka cuba pergi
baik Christopher Columbus ke ataupun melalui Vasco da Gama ke, mereka cuba mencari Indian. Sebenarnya Indian tu some of them were Indians. Indian India subkontinent itu, Pakistan, Indo apa semua tu maksudnya India kan. Tetapi di sebalik India itu adalah orang Melayu yang juga dikatakan India. Sebab itulah bila mereka pergi ke kawasan Amerika, mereka masih lagi dia punya bukan imajinasi, dia punya ada yang dalam benak pemikiran mereka itu ialah mereka nak mencari India. Mereka letak di sana juga Red India sebab dia tengok orang tu merah, India juga tapi India merah. India ni bukan black tau. Macam ini orang India Tamil tapi Indian so-called. Jadi itu cara barat berfikirlah. Jadi maknanya menunjukkan force di sini sama ada dia bermula daripada Khurasan ataupun in more specific di Afghanistan itu sendiri, dia memberikan banyak tanda-tanda bahawa kita kena bersatulah di atas asas yang ada untuk kita memperkuatkan yang saya sebutkan tadi bukan hanya adalah konteks keagamaan tetapi di sudut kekuatan ekonomi, dan boleh kita menggantikan OIC yang mungkin kurang dari sudut fungsinya kepada satu gagasan yang lebih berani yang dibawa. Dan ada kekuatan askar, ada kekuatan tentera. Ada kekuatan tentera ni wujud di sini ialah kita terbukti di sini bahawa Amerika telah kalah saja. Kau tak yakin lagi? Tak yakin lagi. Susah nak yakin macam mana Amerika tu sendiri angkat kaki. Yakin Prof. Wallahualam, saya pun tak tahu nak letakkan yakin, saya tak tahu. Tetapi kalau Amerika, Rusia boleh berkubur di situ, tetapi lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim syuqqah. Ini benda yang perlu kita ambil ingat. Bukanlah perjalanan kita ni mudah cepat sampai, yang mudah-mudah kita nak duduk relax sementara nak menunggu Al-Mahdi, tidak boleh begitu. Jadi apa yang dilontarkan pemikiran ini supaya kita bekerja, yang akan datanglah, dan kita menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Ada satu soalan tadi, bagaimana kita nak membezakan IC dengan Taliban? Kan sekarang ni telah berbeza, di mana IC itu meletukkan di dalam negara Afghanistan, dia tak puas hati lagi. Jadi elemen ini ada, dalam PAS pun ada hak yang jenis mengkafirkan orang luar daripada PAS, lepas itu dia keluar daripada PAS, dia kafir pula PAS, pun ada. Alhamdulillah dalam PAS dah tinggal orang baik semua dah, tak ada dah orang baik. Saya menyebut used to be, maknanya dia pernah berlaku begitu. Dan kita boleh tunjukkan, tapi ini keluar off record lah. Tapi maknanya elemen ini yang hentam kuat-kuat tiba-tiba menjadi liberal pun ada juga. Dan masyarakat akan menyaksikannya. ISIS dah tengok bom berapa kali kan, bom-bomnya kita boleh tengok ini. Wallahualam bissawab. Doktor, terima kasih. Maknanya jelas kepada kita lah, kita kena sentiasa memerhati, menyelidik, dan tak boleh terima bulat-bulat apa yang sampai kepada kita. Lagi-lagi yang kita terima daripada media sosial, yang tahu propaganda ini akan terus berlaku di peringkat antarabangsa kan. Taliban 2.0 ini baru berbulan. Jadi kita mengharapkan kepada semua supaya memberi sokongan kepada kerajaan baru Taliban 2.0 ini, dan walaupun mungkin di peringkat awalnya akan berhadapan dengan tekanan dan sebagainya, tapi mudah-mudahan daripada doa-doa kita semua dia akan menjadi satu pemangkin kepada kembalinya Afghanistan sebagai satu negara yang cuba untuk melaksanakan konsep negara Islam. Mana tahu dia menjadi model kepada kita pula ataupun kepada negara-negara Islam yang lain. Baik doktor, sekarang sudah pukul 10.40 malam. Mungkin saya nak minta kepada doktor lah untuk membuat sedikit rumusan ataupun penggulungan terhadap apa yang kita laksanakan pada malam ini. Saya persilakan sekali lagi kepada doktor. Terima kasih kerana sudi mendengar celoteh saya ini, bukan daripada seorang pakar tetapi dari seorang yang merasakan tanggungjawab untuk mengambil alih tugas rakannya yang tak dapat hadir pada malam ini untuk menyampaikan sesuatu, dan saya cuba yang terbaik. Atas asas itu, kalau saya nak rumuskan bahawa ianya merupakan satu tanggungjawab kita untuk kita meneliti, mengkaji dan memberikan bantuan dan mendukung perjuangan Islam. Itu saja. Dan perjuangan Islam itu akan berada di mana-mana. Dan insya-Allah melalui dukungan kita kepada semua perjuangan Islam, Islam ini akan dapat ditegakkan sebagaimana janji Rasulullah SAW bahawa Islam ni walaupun ianya bermula dengan dagang, kembali dagang, tetapi dia akan pasti menang. InsyaAllah sebelum akhir riwayat dunia ini. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf di atas kekhilafan ataupun mungkin ada yang agak
tak begitu clear yang saya jelaskan di sini. Dan untuk kita bincang isu-isu begini, kadang-kadang di luar daripada pertemuan yang begini lebih rancak sebenarnya, sebab ada isu-isu yang kita boleh kupas secara lebih kita perinci lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Balisam di atas perkongsian di bawah tajuk Taliban 2.0. Mudah-mudahan kepada semua yang bersama dalam Google Meet, dalam Facebook, kita dapat manfaat daripada perkongsian. Pada malam ini saya mewakili penganjur program mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kelemahan saya lah khususnya sebagai pengendali program. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini dan tuan-tuan sendiri boleh terus kita mengkaji, banyakkan membaca, dapatkan maklumat-maklumat yang tepat. Yang penting maklumat-maklumat itu mesti tepat daripada sumber yang dipercayai. Mudah-mudahan dengan cara sedemikian kita dapat mengelakkan daripada salah anggap, daripada kekeliruan dan sebagainya. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas segala kesalahan saya minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita membaca kafaratul majlis dan surah. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada yang bertanya, yang berkongsi pandangan. Assalamualaikum. Terima kasih terima kasih Syekh Fauzan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih penganjur semua.